apa-apa dah macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurus tetap Saudara Wan Agil Wan Hassan, yang berbahagia Saudara Timbalan Pengerusi Tetap, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Akmal, YB Hari tak ada, ahli-ahli majlis tertinggi, sidang perwakilan pemuda yang saya hormati sekalian. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan pemuda wilayah persekutuan yang ada di belakang sana. Alhamdulillah, bersama-sama kita menzahirkan rasa syukur yang tulus kehadrat Allah Rabbul Alamin, yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dengan izin dan rahmatnya, seperti tradisi kita berdekad lamanya, kita berkumpul semula di perhimpunan tahunan yang ulung ini, menyatukan seluruh keluarga besar parti yang disayangi di dalam rumah yang kita masih perlu dibaiki. Berdirinya saya pada hari ini bagi menggalas amanah dan membawa suara akar umbi rakan-rakan pemuda wilayah persekutuan, dari selatan ke utara, singgah sebentar di negeri Melaka. Assalamualaikum mulanya kata, mohon peluang untuk saya berbicara. Sidang perwakilan sekalian, mutakhir ini Ketua Pergerakan Pemuda UMNO kita ada menyuarakan, selesaikan hal adik-beradik kita dahulu sebelum menjemput orang luar datang masuk ke rumah kita. Ini memang sesuatu yang dialu-alukan kerana kekalahan besar UMNO pada pilihan raya umum ke-15 lalu diikuti dengan pemecatan beberapa ahli-ahli parti. Ibarat bocornya bumbung, rapuhnya pasak, rosaknya tangga, dan kita sebagai penghuni rumah yang usang ini harus baiki dan pulihi semula keadaan rumah kita sebelum kita mengajak adik-beradik tiri kita datang melawat. Bak kata ketua pemuda, bapak kita ni kahwin janda. So janda ni banyak anak. So adik tiri kita ramai. Rumah kita rumah tradisi yang kaya dengan sejarah dan legasi. Rumah yang menjadi tempat teduh orang Melayu sejak zaman kemerdekaan lagi. Berdekad-dekad rumah ini melihat datang dan perginya penghuni. Rumah yang menjadi saksi bersatunya orang Melayu dan pemerhati tatkala pemecahan bangsa berlaku. Perpecahan bangsa Melayu hari ini berlaku bukan sahaja di peringkat bahagian negeri, nasional maupun hanya di dalam parti. Malahan di kalangan ahli-ahli agama negara juga. Bukan saja media sosial, pasti kita ada membaca agamawan A tidak bersetuju dengan agamawan B, dan ruang awam dijadikan ruang perbalahan. Kita sebagai orang Melayu seolah-olah terlupa peri pentingnya kita menolak perpecahan sesama umat Islam. Demikian juga terdapat banyak larangan ke atas sikap berpecah belah di kalangan umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Imran ayat 103 yang bermaksud, berpegang teguhlah kamu seluruhnya dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Sidang perwakilan sekalian, rumah kita, parti kita ini harus stabil kerana mau tidak mau UMNO lah tempat yang mana orang Melayu bergantung harap. Tempat yang mana hak keistimewaan orang Melayu lantang dilaungkan, agama Islam gah disanjung dan kedaulatan Raja-Raja Melayu dijunjung. Kekalahan kita pada PRU 15 yang lalu seharusnya menjadi pengajaran dan bukan hanya titik hitam yang pantas dilupakan. Ya, kita sebahagian daripada kerajaan perpaduan hari ini, tetapi UMNO harus kembali kuat di atas kaki sendiri tanpa mengharapkan gabungan parti lain untuk terus maju dan relevan. Nadi perjuangan UMNO selamanya berdenyut untuk membela bangsa, agama dan raja-raja. Kita harus kembali menjadi pilihan utama orang Melayu di Malaysia ini. Sahabat-sahabat perwakilan sekalian, pendirian asal UMNO yang ditubuhkan pada tahun 1946 dipicu oleh semangat nasionalisme Melayu dan keinginan untuk memperjuangkan kepentingan politik dan sosial orang Melayu Malaya. Walaupun sukar pada awalnya demi perjuangan kemerdekaan, orang Melayu bersetuju dengan pemberian kerakyatan kepada kaum lain berdasarkan prinsip asas jus soli, berdasarkan saranan British. Dalam aspek politik, UMNO beradaptasi dengan strategi politik yang berbeza dengan bergabung dengan parti politik MCA dan MIC untuk membentuk parti perikatan dengan satu tujuan, iaitu kemerdekaan tanah Melayu. Kerjasama yang lahir pada awal 50-an ini bertahan berdekad-dekad lamanya. Pelbagai liku, perjalanan dan pengalaman politik dilalui bersama demi kerajaan persekutuan yang stabil, maju, bersatu dan inklusif.
Peristiwa 13 Mei 1969 yang melibatkan rusuhan kaum Melayu dan Cina di Kuala Lumpur dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi hitam ini meragut banyak nyawa serta harta benda dan darurat diumumkan. Majlis Gerakan Negara atau Mageran ditubuhkan bagi mencari punca dan penyelesaian agar tragedi tidak berulang. Antara tindakan yang diambil ialah membentuk prinsip rukun negara yang menjadi ideologi kebangsaan Malaysia sehingga hari ini. Musuh politik UMNO dan pencetus 13 Mei iaitu Parti Gerakan telah memasuki gabungan kerajaan yang telah dibentuk bersama dengan Parti Perikatan yang akhirnya dikenali sebagai Barisan Nasional. Kesemua titik sejarah penting yang berlaku di kancah politik Malaysia semuanya berbenihkan semangat memulihkan dan memajukan negara. Keamanan kita hari ini sebenarnya ditopang kemampuan dalam mengimbangi masyarakat berbilang kaum. Sidang sahabat perwakilan sekalian, selepas PRU 15 ramai yang menyoal identiti parti, ada yang berkelahi sesama sendiri, tidak memahami bagaimana kita setuju memasuki kerajaan dengan musuh politik kita sendiri. Namun, sejarah mengajar kita bahawa perjalanan negara mesti diutamakan. UMNO adalah parti yang mengutamakan hak dan kepentingan rakyat, sentiasa memilih perpaduan bukan kemusnahan. Apabila tiada satu gabungan parti politik yang berjaya membentuk kerajaan, yang di-Pertuan Agong menitahkan supaya perbincangan dibuat agar kerajaan stabil dapat diwujudkan demi kelangsungan masa depan negara. Maka dengan itu, kita memasuki kerajaan perpaduan, bukan kerajaan Pakatan Harapan, tetapi ini adalah kerajaan titah yang di-Pertuan Agong. Ini bukan kali pertama kita meletakkan kehendak parti ke tepi dan menerima musuh politik demi kelangsungan Ibu Pertiwi, tetapi ini adalah kali ketiga. Tetapi ketahuilah bahawa UMNO tidak akan sesekali mengubah asas perjuangan kita, yakni membela hak istimewa orang Melayu, menaikkan martabat agama Islam dan menjaga kedaulatan Raja-Raja Melayu. Sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, dewasa ini, politik persepsi dijadikan landasan dan ikutan popular ahli politik untuk menarik sokongan rakyat. Politik persepsi ini mengaburi dan memang jauh dari realiti. Demi kesetiaan tak terbatas terhadap parti, pemuda wilayah terus komited untuk memupuk semangat perjuangan yang hakiki. Kami menyeru kuat supaya semua rakan-rakan pemuda lain turut ikut kami dalam melawan naratif dan persepsi negatif pemimpin parti di halayak ramai. Saya yakin kekalahan kita tempoh hari serba sedikit disebabkan oleh karakter assassination terhadap pemimpin-pemimpin kita. Sudah menjadi tanggungjawab pemuda untuk bersatu menjadi ejen pengubah persepsi parti yang kita sayang ini. Tetapi mengubah persepsi bukan hanya menyokong kata-kata pemimpin kita secara membuta tuli, tetapi juga menegur jika ada pemimpin kita yang tersilap kata atau berseluruh tanpa berfikir panjang. Pemuda mahukan pemuda keseluruhannya bersama-sama menyangkal dengan akal, menegur dengan sopan, berdebat dengan ilmu, dan menentang dengan adil jika terdapat pandangan atau kata-kata pemimpin kita yang tidak produktif dan menjengkelkan. Bukan niat pemuda wilayah untuk memalukan atau membuat segelintir pihak terasa hati, tetapi budaya tegur menegur ini sangatlah penting kerana di dalam parti sendiri harus adanya check and balance. Jika pemimpin kita betul, saya berjanji pemuda wilayahlah yang pertama akan menyokong 100% dan berada di belakang pemimpin parti. Kita alu-alukan ayahanda Presiden kita. Kita mohon semua bangun dan beri tepukan kepada ayahanda Presiden. Kami beranggapan bahawa di bawah nahoda yang baru ini adalah menjadi tanggungjawab mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden UMNO.
Terima kasih Ayahanda Presiden melawat kami di Pemuda kali ini. Pemuda wilayah mengucapkan selamat datang. Dah hilang dah terus. Presiden masuk hilang terus semua. Bukan niat pemuda wilayah untuk memalukan atau membuat segelintir pihak terasa hati. Oh, salam. Mahal gambar tu, boleh jual tu. Kami beranggapan bahawa di bawah nahoda yang baru ini adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai orang muda parti, baik di peringkat cawangan, bahagian negeri ataupun nasional, untuk membantu imej dan persepsi awam terhadap UMNO. Jika kita matang dalam berkomunikasi dan boleh berbincang dengan aman, maka UMNO akan dilihat lebih tulus dan relevan oleh pengundi di luar sana. Sahabat-sahabat perjuangan sekalian, ada di kalangan kita sendiri yang sinis berkata, UMNO wilayah tidak langsung menyumbang kerusi buat UMNO. Tetapi senyap membisu apabila PRU baru-baru ini kita tidak kalah 13-0. Alhamdulillah, satu kerusi berjaya dimenangi di tengah-tengah kota dan disandang oleh pengerusi perhubungan kami sendiri. Selain daripada itu, rata-rata ramai yang menyuarakan mengapa harus UMNO mengutamakan agenda rakyat di wilayah persekutuan, sedangkan ianya bukan kubu kuat parti. Tuan-tuan harus ingat, wilayah persekutuan merupakan jendela Malaysia. Segala usaha dan layanan pemuda UMNO wilayah terhadap orang Melayu mencerminkan kerja-kerja yang dijalankan oleh UMNO keseluruhannya. Dari aspek politik hikmat bati, pemuda UMNO menjadi tempat mengadunya orang Melayu di bandar ini. Kebanyakan orang Melayu yang berinteraksi dengan kami adalah golongan yang bermaustatin di bandar dan pulang mengundi ke negeri asal mereka. Tanpa kehadiran dan bantuan pemuda wilayah hulurkan, golongan permaustatin ini tidak mungkin dapat merasai langsung kewujudan UMNO. Apa pemuda wilayah inginkan adalah mendekati dan menggoda rakyat yang bermaustatin di sini, membantu menjadi mata dan telinga rintihan akar umbi, mencari solusi dan mengembalikan kepercayaan kepada parti. Sahabat-sahabat sekalian, pemuda wilayah menitik beratkan perihal isu yang benar-benar relevan dalam kehidupan rakyat bandar. Seperti yang umum ketahui, miskin bandar itu lebih teruk lagi dari miskin luar bandar. Saya katakan ini kerana bergaji 2,000 di bandar tidak mungkin boleh hidup dengan kos sara hidup yang tinggi dan mungkin terpaksa mengikat perut berhari-hari. Namun, jika bergaji 2,000 di luar bandar, bukanlah hidup mewah, tetapi cukup pembiayaan tempat tinggal dan makan minum sebulan. Saya timbulkan isu ini kerana rata-rata bantuan diutamakan dan diberikan kepada penduduk luar bandar, tetapi golongan miskin bandar ini kurang diberikan perhatian oleh pihak yang berwajib. Dalam pada itu, mengikut pemerhatian pemuda wilayah, punca rezeki utama orang bandar di wilayah adalah pekerjaan sendiri, membuka perniagaan seperti menjaja ataupun menjadi rider. Namun baru-baru ini pihak penguasa di wilayah persekutuan di BKL mengambil tindakan drastik dan tidak lagi membantu peniaga-peniaga kecil. Semuanya diangkut, semuanya tiada langsung solution setelah lesen mereka tidak disambung. Ke mana mereka harus pergi, di mana mereka boleh menjaja dan bagaimana mereka ingin mencari sumber rezeki. Kebanyakan mereka berhenti berniaga dan menjadi rider. Kami sedar bahawa e-hailing ini tidak ada satu badan pun yang mengawal selia dan polisi boleh diubah sekelip mata. Dan jika berlaku kemalangan, hilang terus punca pendapatan mereka. Kami ingin memupuk semangat berniaga kerana ianya lebih terjamin stabil dan kurang bahaya. Kami terpanggil untuk mengetengahkan isu ini kerana kami berjanji untuk membantu peniaga-peniaga Melayu kecil bandar. Mereka tiada lagi tempat mengadu selain kami. Jika dulu mereka boleh membuat aduan dan rayuan kepada Kementerian Wilayah, namun setelah kementerian itu dihapuskan dan diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, pincangnya saluran komunikasi di antara rakyat dan pihak berkuasa. Tidak mungkin Perdana Menteri kita sendiri mempunyai masa dan ruang untuk membantu menyelesaikan masalah peniaga-peniaga kecil ini. Pemuda wilayah sudah berkali-kali naik turun di BKL untuk menyampaikan rintihan dan permintaan penjaja-penjaja ini. Namun kami seperti second class citizen
tidak diiktiraf sebagai sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Mereka hanya mahu berurusan dengan ahli parlimen sahaja. Di sini kami menuntut agar DBKL mengiktiraf UMNO sebagai sebahagian daripada kerajaan persekutuan hari ini, supaya pemuda wilayah mempunyai suara untuk membantu urusan permasalahan warga wilayah, agar ianya dapat diselesaikan secepat mungkin tanpa proses birokrasi yang melampau. Dalam nada yang sama, kami menggesa supaya Kementerian Wilayah Persekutuan diwujudkan semula demi kelancaran komunikasi di antara warga wilayah dan pihak berkuasa. Pemuda wilayah menerima dengan buka hati sesiapa saja menteri yang dipilih, asalkan dapat bekerjasama bersama UMNO dengan baik dan hal ehwal kebajikan rakyat diutamakan. Sahabat-sahabat sekalian, pemuda wilayah menolak budaya semata-mata membantah tanpa penyelesaian, kerana kami sedar bahawa itu hanya merugikan negara dan generasi akan datang. Hakikatnya, wujud pelbagai keragaman dalam kerajaan baru ini adalah sangat wajar sekiranya sebuah majlis pimpinan kerajaan perpaduan wilayah persekutuan diwujudkan. Ini bagi memastikan UMNO diberi peluang untuk memainkan peranannya dengan menyertai program-program inisiatif dan bantuan serta menyelaraskan tugas-tugas membantu rakyat akar umbi wilayah. Jika benar kerajaan perpaduan ini ikhlas bekerjasama di bawah payung yang besar, hal ini harus dititik beratkan demi keuntungan kesemua parti di wilayah persekutuan. Pada masa yang sama berpegang kepada prinsip keadilan dalam politik dan kemasyarakatan. Sebagai sebahagian daripada kerajaan perpaduan, kami membawa usul hal ehwal agama Islam perlu dipertanggungjawabkan kepada UMNO bagi kerusi-kerusi yang disandang oleh ahli parlimen bukan Islam di wilayah persekutuan. Wilayah mohon gulung. Pemuda UMNO wilayah bersedia berganding bahu dengan ahli parlimen yang berkenaan untuk membantu tadbir urus dan merangka sistem kerjasama yang menyeluruh dari aspek bantuan terus kepada orang Melayu dan umat Islam. Program-program keagamaan yang diadakan di surau dan masjid seperti Majlis Khatam Al-Quran mahupun Majlis Berkatan lebih eloklah diberi kepada wakil UMNO yang turun padang merasmikan dan bukan ahli parlimen bukan Islam. Ini barulah pembahagian yang adil dan kami berpegang utuh akan semangat meletakkan sesuatu pada haknya yang benar. Sidang perwakilan sahabat yang dihormati, sesuatu yang baru harus berlaku demi mencorak struktur UMNO di era ini. Pemuda harus sama-sama bangkit bersatu demi memperkasakan semula perjuangan murni tokoh-tokoh UMNO sebelum ini. Kita harus berpegang teguh akan asas nadi perjuangan kita, disantuni dengan nafas baru yang berani melihat kekalahan di mata dan bekerja keras demi kemenangan masa hadapan. Jangan kita pernah lupa ketika kita di bawah, tatkala kita tiada kerusi, kita dihina dan dicaci. Kerana perasaan ini sangat dibenci, perasaan yang kita tidak mahu lalui lagi. Jadikan perasaan itu sebagai pemangkin utama untuk kita membina semula rumah. Rumah yang menjadi tempat teduh utama bangsa Melayu dan umat Islam. Tempat di mana lahirnya pemimpin-pemimpin yang bijak dan berwibawa. Sebagai sayap orang muda UMNO, kitalah masa depan parti adalah menjadi tanggungjawab kita menabat hati orang Melayu semula. Kita perlu berkhidmat bakti secara ikhlas, setia menjalankan tugas, membina sepihan yang retak supaya UMNO kembali kuat tanpa bertongkatkan parti lain, tetapi berdiri gah di atas kaki sendiri. Tidak mustahil untuk UMNO kembali menjadi parti dominan Melayu dan penentu kuasa politik Malaysia. Mungkin bukan sekarang tetapi akan tiba masanya nanti insya-Allah. So saya nak tutup dengan dua pantun lah. Payah kami menabur padi, nenas juga ditanam orang. Kesetiaan pemuda bersama parti bukan hanya ketika menang. Sirih pinang buat hiasan, kacip suasa berukir tembaga. Masih panjang arus perjuangan demi UMNO dulu, kini dan selamanya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bahagia Dato' Alif Firdaus bin Abdul Hadi.